Protes dan demonstrasi rakyat secara terbuka mencerminkan rakyat sudah bosan dengan ketidakadilan dan penipuan yang berlaku pada hari ini. Rakyat tidak bodoh dan mudah menerima fakta-fakta rekaan yang jelas menyembunyikan perkara yang hak. Tindakan sebilangan ahli politik menyalahgunakan kuasa, memperkudakan jentera kerajaan semata-mata demi memperkukuhkan kedudukan dan memastikan mereka terus berkuasa. Berikut adalah berita terkini mengenai pelucutan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Kenyataan 2 September 1998, seluruh rakyat negara ini dikejutkan dengan berita pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Tindakan Dr. Mahathir memecat Datuk Seri Anwar dibuat atas alasan kononnya beliau mempunyai nilai moral yang sangat buruk kerana terbabit dalam kegiatan salah laku seks. Tuduhan fitnah yang tidak berasas ini adalah sama seperti yang terkandung dalam buku 50 dalil yang disebarkan bagi tujuan mengaibkan Datuk Seri Anwar. Terima kasih. Saya memang menduga akan berlaku kata dua yang diberikan oleh Perdana Menteri semalam kepada saya, sama ada memilih untuk meletakkan jawatan atau diwujudkan atau disingkirkan jawatan. Saya tidak bersedia meletakkan jawatan kerana saya telah maklumkan berulang kali kepada beliau bahawa memang ada pakatan konspirasi politik yang digunakan di peringkat tertinggi untuk menjatuhkan saya, dan tidak ada alasan yang munasabah, tidak ada kesediaan dan keberanian untuk menghadapi proses demokratik dalam pemilihan parti, maka dipilih cara yang paling kotor dan jijik, menggunakan jentera kerajaan dan instrumen kerajaan untuk memfitnah, mengesahkan fitnah, mereka tuduhan, memaksa saksi untuk membuat kenyataan palsu dan kemudian dengan sengaja mengaibkan saya dan keluarga saya. Dr. Mahathir yang memecat Datuk Seri Anwar daripada kabinet turut menggunakan Majlis Tertinggi UMNO untuk memecat keahlian UMNO Datuk Seri Anwar. Berbeza dengan kes Tan Sri Rahim Tambici dan beberapa pimpinan UMNO lain yang disuruh berehat sementara, Datuk Seri Anwar dipecat keahliannya meskipun kesalahannya belum terbukti. Tujuannya hanya satu, iaitu tidak memberi peluang kepada Anwar menandinginya secara demokrasi dalam merebut jawatan Presiden UMNO. Dr. Mahathir berbohong, pemecatan Datuk Seri Anwar dipersetujui sebulat suara. Namun hakikatnya, ada di kalangan ahli majlis tertinggi tidak bersetuju Anwar dipecat. Meskipun sudah dipecat, sokongan rakyat tetap tidak berubah. Rakyat tidak mudah terpengaruh dengan fitnah yang disebarkan untuk memburukkan Datuk Seri Anwar. Setiap hari semakin ramai rakyat menziarahi Datuk Seri Anwar menyatakan rasa simpati dan terharu atas pemecatannya. Setiap hari, ribuan manusia menghadiri majlis ceramah dan perhimpunan yang diadakan. Prinsip perlembagaan dicabuli. Kenapa? Orang fikir dia terlalu banyak kuasa, rakus dan ganas menggunakan kuasa. Saya nak kata, nak tangkap kami lagi ada. Tuduhan salah laku seks yang mengaibkan Datuk Seri Anwar sudah tentu dipandang serong dari sudut agama. Namun,
Fitnah yang tidak berasas ini tidak boleh diterima oleh agama yang mengkehendaki setiap tuduhan dikemukakan saksi yang adil dan boleh dipercayai. Syekh Taha Jabir Al-Wani, seorang ulama terkenal sewaktu berceramah di rumah Datuk Seri Anwar, menyatakan pandangan agama mengenai fitnah yang berlaku ke atas Datuk Seri Anwar. Because the honor and dignity, the main part of your personality, Allah subhanahu wa ta'ala by His Sharia, by His law, protected this honor and dignity for the human being and prohibited everything would affect the honor of the people and their dignity. Bring Malaysia as an example and we say, look. Pandangan yang sama dalam isu fitnah ke atas Datuk Seri Anwar turut dinyatakan oleh tokoh agama terkenal Profesor Datuk Harundin. There is something. Bila timbul kasus tentang perkara fitnah besar kat saudara Anwar ini, dan saya kebetulan kalau sahabat kami bermaksud selalu berjumpa dengan saudara Anwar. Saya orang jauh, tapi saya orang Islam. Semua saudara Islam itu saudara saya, dan saya mencari jalan nak jumpa dengan dia. Kali terakhir saya jumpa dengan dia sebelum saya bertolak ke Makkah, on the way ke Makkah. Daripada rumah ke ada beg, masuk dalam kereta buat pertemuan. Saya boleh bertemu dengan saudara Anwar pada tengah perjalanan nak pergi ke Makkah, sehingga seorang kawan yang dia datang kawan itu jumpa dengan saya semayang subuh, semayang maghrib dengan dia. Lepas maghrib selesai, dia pegang saya dengan dia, dia katakan saya nak perhatian dia, adakah cerita-cerita tentang semua ini fitnahkah ataupun ada kebenaran ini? Saya mendengar sendiri jawapan dia yang membohong jawapan itu. Kesemua yang berlaku yang kita dengar itu konspirasi fitnah. Pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Kabinet dan Keahlian UMNO tidak lebih daripada helah musuh politiknya untuk melenyapkan karya politik beliau. Peningkatan yang begitu pantas dalam kepimpinan negara menyebabkan beliau dicemburui sebilangan pihak.